kawan awak yang cikgu telah berikan semalam ada bermasalah tak? Kita teruskan dengan soalan pertama. Soalan pertama ni ada masalah tak? Tak payah nak cek jawapan. Ada tak yang bermasalah soalan pertama? Dia minta had X menghampiri negatif 2. Okay, soalan ni dia minta had X menghampiri negatif 2. 2 ke negatif 2 ni? Soalan dia yang sebenar 2 ke negatif 2? Sebab dekat sini dia tulis negatif 2, dekat sini dia tulis 2. Negatif 2. Negatif 2 yang soalan sebenar. Okey, jadi dia buat pemfakturan, dia potong atas bawah. Okey. So jawapan dia 3/4. Okay, betul lah ni, ada masalah ni, jawapan betul. Ada tak yang bermasalah soalan ni? Ni dia kalau dia ganti ni negatif 2, maksudnya dia akan dapat 0/0. So bila dia dapat 0/0, dia akan kena buat pemansuhan lah macam ni. Okay, kena buat something pada ni dulu baru boleh ganti negatif 2. Okay, soalan B. X menghampiri kosong. Bila kosong, sini kosong, sini kosong. So dia kena buat something juga. Okay, kejap ada orang nak masuk. Tahniah Nona boleh masuk. Mana Wan ni? Luqman tak ada ni. Okay, kita tengok soalan B. Macam mana kawan awak buat? Dia darab dengan konjugat. Okay, cikgu besarkan sedikit. Okay, disebabkan dia per X, so dia darab dengan konjugat bermaksud salin balik benda ni. Kalau sini tolak 1, sini akan jadi tambah 1. Per dengan benda yang samalah. Lepas tu kembang lah macam biasa, kembang. Okay, dia akan dapat macam ni. So gantikan kosong kat sini. Okay, sini pun ganti kosong. Sini dia akan dapat 1/2. Okay, jawapan belakang pun dah sama ni, 1/2, 1/2. So tak ada masalah lah ni. Okay, kaedah yang nak kembang ni awak buatlah seperti biasa. Yang tu tak nak lah cikgu sentuh lagi sebabnya benda ni benda yang simple ni. Cumanya kaedahnya bila dia per X, kita nak matikan X, kita kena darab dengan konjugat dia. Kalau sini tolak 1, sini akan jadi tambah 1 lah. Okay, boleh Okay, kita teruskan kepada soalan yang C. Okay, soalan C dia kata X menghampiri K. Dan dia bagi nilai pula kat sini. Okay, bila dia bagi nilai, okay, kita gantikan sahaja tempat X ni menjadi K. Okay, semua tempat X ni menjadi K. So ini step pertama dah betul. Kemudian, okay, sama macam tadi kita nak matikan yang bawah ni. So dia darab dengan konjugat dia jugalah. Kalau sini 4 tolak square root K kuasa 2 tambah 7. Sini akan jadi 4 tambah square root K kuasa 2 tambah 7. Okay, jadi dua benda yang sama. So ini dan ini kembang. Okay, kembang darab macam ni. Ini dengan ini pun kembang. Okay. Samakan dengan 8. Okay, dah. Seterusnya kembang. Dia akan dapat ganti K kuasa 2 sama dengan 9. Makanya K sama dengan salah ni. Bila square root je, sini awak kena buat tambah tolak. Okay, tambah tolak Maksudnya K tu sama ada positif 3 ataupun negatif 3 lah. Okay, sini je kesalahan dia. Yang lain semua dah betul dah ni. Okay, siapa buat nombor 1 ni? Siapa jawab soalan pertama Cikgu pun tak ingat. Saya. Farisha Amira Nisha. Okay, Amira Aisyah. Okay, Tania. Soalan kedua pula. Okay, soalan kedua diberi bahawa had X menghampiri negatif 1. Okay, cari nilai bagi pemalas A. Saya nak tulis soalan.
Okay, jadinya X menghampiri negatif 1, dia gantikan tempat X tu sebagai negatif 1. Di 9 ke A? Oh A Okay. Negatif 1. So kembang dia akan jadi A tolak 5. Sini akan jadi 3. Okay, good. Kemudian darat silang, kemudian permudahkan. A sama dengan negatif 4. Okay. Soalan ni juga direct je. Ada apa pun, gantikan sahaja. Sebabnya bila kita ganti dia tak dapat kosong per kosong. Kecuali dia dapat kosong per kosong, maksudnya dia banyak konjugat macam ni, awak kena darat dengan konjugat lah. Bila awak nampak berserabut macam ni, terus darat dengan konjugat dia. Supaya apa? Supaya bawah dia ni single sebenarnya. Dia tak ada dah square root tu. Dia akan hilang automatik. Okay. Soalan nombor 3, Nona baru masukkan semalam. Pagi tadi baru cikgu masuk ni. Okay, kita tengok jawapan dia dulu. Nampak tak awak? Okay. Cikgu tak boleh terlalu besar nanti. Lari pula. Okay, soalan nombor 3. Jawapan dia ialah negatif 2, 2x tambah 1 kuasa 2. Okay, jawapan Nona dah betul dah ni. Ada masalah tak ni? Ini nak lakukan pembezaan je kan? So, yang ini dia naikkan ke atas kuasa negatif 1, alright. Kemudian darab ke depan negatif 1, ini bezakan dapat 2, alright. Okay, so yang ni tak ada masalah. Saya rasa yang ni pun awak pun tak ada masalah. Sebab ini pembezaan sahaja. Okay, B. 4, 12x tolak 1, 2x tolak 1 kuasa berapa ni Nona? 4 Okay. So jawapan Nona yang ni juga betul, tak ada masalah. Kita tengok C. C dia 12 per 2 tolak X kuasa 3. Okey, jawapan dah betul. D dia 3X. Mana D? Mana jawapan D Nona? Oh ni sambung sini 3X tambah 2 square root X tambah 3. Okey, so jawapan ni tak ada masalah Bermaksud dia gunakan formula pendaraban. Okey, U dV tambah V du. Right. Okey, rasanya yang tu simple soalan dia. Okey, soalan yang keempat. Ungkapkan Y di kuasa 2, Y dx kuasa 2, X dy dx tambah 12 dalam sebutan X yang paling ringkas. Okey, dia kata yang paling ringkas yang diberi ialah yang ini. Okey, mula-mula dia kembangkan dulu. Okey, ini betul. Kemudian dia cari dy dx. Okey, betul. Kemudian dia cari D kuasa 2, DX kuasa 2. Dia bezakan sekali lagi yang ni. So dapat negatif 2, betul. Kemudian dia ambilkan persamaan ni. Dia masukkan dy dx dengan dx kuasa 2 D kuasa 2y dx kuasa 2. Okay. So dia kembang-kembang dia dapatlah macam ni. 12 tolak 3x. Alright. Salah. Betul lah ni. Soalan ni juga direct. Okey, kalau ada masalah awak tolong bagi tahu sebelum cikgu proceed kepada soalan seterusnya. Soalan ni ada masalah tak? Jawapan dia B, 4. Okey, 4. Jawapan dia betul lah ni. Sebab dia kata sama dengan kosong. So kita ambil je lah persamaan yang tadi sama dengan kosong. Senang sangat soalannya. Okey, soalan nombor 5. Kecurunan lengkung ini pada titik ini ialah 2. Okey, ini kecurunan apa ni? Kalau dia bagi macam ni. M bagi apa ni? Tangent ke normal? Nak tanya awak.
Apa jawab soalan ni? Nombor 5. Apa jawab soalan nombor 5? Tak nak menjawab pula. Sekejap, cikgu semak. Siapa jawab soalan nombor 5 Soalan nombor 5. Hani ada ni Hani. Hani, M apa ni Hani 2 ni Hani? Hani? 2 ni menjadi M apa? Tangent ke normal Hani? Lah, tak nak jawab. Hani, M tu menjadi tangent ke normal tu? Kecurunan dia? Lah, Ani ni. Tak nak jawab pula. Okey, Amira Adila. Nak tanya awak. Sekarang ni 2 ni menjadi kecurunan apa? Sebab dia kata kecurunan ni. Awak kena pasti dulu. Dia kata kecurunan lengkung pada titik ini ialah 2. So, ini kecurunan apa sebenarnya? Tangent ke normal ke? Cikgu tanya awak. Yalah, tak ada jawapan. Okey, untuk kecurunan lengkung, kalau dia bagi 2, ini ialah sebenarnya kecurunan tangent Aduh, hai. Tak tahulah faham ke tidak ni. Tak ada jawapan ni. Okey, ini ialah kecurunan tangent. So, kalau kecurunan tangent, awak kena ingat kita kena dapatkan dy dx dia. Okay. So kawan awak ni dia dah buat ni. Ini dia naikkan ke atas dulu. Okay. Kemudian dia cari dy dx. Okay. Dia turunkan bawah balik. Okay. Kecurunan tangent dia dah bagi ni 2. So dia pun ambil benda ni samakan dengan 2. Okay, dia kira sampai sini. Dia gantikan X tu -1 lah sebab dekat sini X kita -1. So dia dapatlah persamaan ini. Okay, bagus. Dia stop sampai situ. Kemudian satu tambah 2. Okay. Kemudian dia gunakan koordinat ini. Okay, gunakan persamaan ini, dia masukkan koordinat ini. Y dia masukkan 7/2. X dia masukkan -1. Okay, dia gantikan. So, dia dapatlah persamaan ini. Okay, tapi dia permudahkan. Dia darab dengan 2 semua sekali. 2A tolak 2B sama dengan 7. Okay, dapat satu lagi persamaan. Kemudian, persamaan 1 dengan persamaan 2 dia tambahkan. Ini tambah dengan yang ini tadi. Okay. Kenapa dia tambah? Dia nak matikan apa sekarang? Ini dia tambah. Dia nak matikan apa kalau dia tambah? Dia nak matikan B kan? So dia akan keluar 3A sama dengan 7 tambah 2, 9. 9 bahagi 3, 3. So A jawapan dia 3. Okay, bagus, betul. Kemudian dia ganti balik, dapatkan persamaan, dapatkan jawapan B iaitu -1/2. Okay, bagus Ini ni paling-paling ni markah dia ialah 5 markah. Okay. Soalan nombor 6. 5 cm. Okay, bagus. Jawapannya betul. Ada masalah tak soalan nombor 6? Muka surat berapa kita? Mati. Isi padu sebuah sfera bertambah dengan kadar tetap 20 pi. Isi padu bertambah dengan kadar tetap 20 pi. So,
ini sebenarnya ialah dV dt. Sebab dia kata isi pada sebuah sfera bertambah dengan kadar tetap 20 pi. So ini ialah 20 pi lah. Kita tulis dulu maklumat. Kadang-kadang ini mendapat satu markah ni. dV dt. Okay. 20 pi. Cari jejari sfera itu pada ketika jejari bertambah dengan kadar. Okay. Di sekarang dia guna radius Okay, dr dt lah. Jejari dengan kadar. Okay, kawan awak ni dia guna bahasa Inggeris, tak apalah. Okay, jejari dengan kadar dia bagi 0.2. Okay. Sekarang ni awak perhatikan yang kita ada sekarang ialah persamaan sfera. Okay. Bila dia kata isi padu sebuah sfera, so awak tolong keluarkan isi padu sfera punya formula. Okay, macam kawan awak ni kan dia dah keluarkan V sama dengan 4/3 pi J kuasa 3. Ini ialah isi padu bagi sebuah sfera lah. Sebab sekarang dia bagi isi padu sfera. So kita kena take note benda ni. So awak tulis, once awak tulis persamaan sfera je, mungkin kat situ dah ada satu markah untuk awak. Okay. Kemudian dV dr. Kalau sini awak nak guna R, sini awak tukar jadi R lah. Jangan sini J, sini R. Okay, ini kesalahan pertama dia. Okay, kalau sini nak guna J, maksudnya di sini pun kita guna J juga. R ni radius, J ni jejari. Okay, so dia bezakan dV dJ ni. dV dJ, so 3 naik sini darab, tinggal 4. 3 darab 4/3, 4. 4 pi J kuasa 2. Okey, ini betul, tak ada masalah. Okey, kemudian ni dah tukar jadi J tadi. Ini dah tukar jadi J. Alhamdulillah. Okey, so dV dJ yang ini. Dia masukkan kat sini. Darab dengan dJ dt. dJ dt inilah yang tadi. Tadi cikgu guna R sebab cikgu tengok dia buat guna kat sini R. So dJ dt dia akan keluar dV dt kan. Umpama kita potong lah dia. So dV dt di sini. Okey, jejari dia dah bagi berapa? Oh, jejari kita nak cari, sorry. 4 pi J kuasa 2 darab 0.2 dan dV dt sebenarnya dia dah bagi 20 pi sebab itu dia letak kat sini 20 pi. So kira-kira dapatlah J sama dengan 5. Kenapa kat sini kita tak letak tambah tolak? Nak tanya awak. Ini jawapan dia mungkin J sama dengan negatif 5. J sama dengan 5. Dia ada dua jawapan. Sepatutnya. Tetapi bila ini melibatkan jejari, mana ada jejari negatif kan? Oleh sebab itu J sama dengan 5 lah. Boleh Okay. Nombor 6. Kita pergi kepada nombor 7. 15 minit je lagi. Okay, nombor 7 soalan dia. Diberi Y sama dengan 14 dengan square root 6 X kuasa 3 tambah 1. Cari perubahan hampir dalam Y apabila X menokok daripada 2 kepada 2.5. So, X menokok daripada 2 kepada 2.5. First kali kita keluarkan delta X dia lah. Okay, perubahan dia daripada 2 kepada 2.5. Maksudnya 2.05 awak kena tolakkan 2 lah. Okay, berapa dapat? 0.05 Okay, ini perubahan kecil dalam X. Dia nak perubahan kecil dalam Y. Soalan dia. Dan sekarang awak ada Y, samaan Y sama dengan 14 . Square root
6x kuasa 3 tambah 1. Okey, kita tengok penyelesaian kawan awak ni. Mir. Okay, so dia cari sekarang. Okay, yang ni dia naikkan ke atas dulu. Okay. Ini masih Y. Kemudian satu kesalahan dia sebab dia tak tulis. Kat sini dia dah sebenarnya dia dah buat dy dx ni. Okay, sebab dia dah turunkan ni, darabkan ke bawah. Darab 14, darab ini kurangkan 1. Lepas tu ambil yang ini, bezakan dalam, darab 3, 18, x kuasa 2. Okay, kat sini betul. Kemudian dia permudahkan ni, dapat macam ni, betul. Cumanya jangan tak tulis ni. Kalau awak tak tulis, ini bermaksud daripada atas sampai ke bawah ini masih Y. So dekat sini kemungkinan besar walaupun awak betul, awak dia akan dipotong markah. Okay, hati-hati. Dekat sini baru dia tulis dy dx-nya. Okay, kemudian dy dx dia dapat macam ni. Okay, macam tadi yang cikgu dah kira tepi ni, delta X ialah 0.05. Okay, betul. Apabila X sama dengan 2, sebabnya asal dia X dia 2 lah. Okay, asal. Kita akan ambil asal. So, X tu ganti kat sini dan kat sini. Okay, dia dah ganti ni, bagus. So, dy dx dia dapat ini. So, kalau nak tahu delta Y, dy dx kena darab dengan delta X lah. Umpama kita potong lah. So, kita dapat dy sama dengan delta Y lah. Lebih kurang lah macam tu. So, jawapan dia ialah negatif 0.0 berapa ni? Gelap tak nampak. 0.0735 0.0735, okey. Negatif sebab sini dia dapat negatif. Okey. Kemudian soalan B, nilai hampir bagi Y apabila X sama dengan 2.05. Okey. Dia kata X sama dengan 2.05. Ini ialah perubahan kecil. So dia ada satu lagi formula. Okey, bagus kawan awak dah tolong buat ni. Okey. Nilai hampir bagi Y bila X sama dengan 2.05 bermaksud X tadi asalnya 2 kepada 2.05. So kalau kita nak cari perubahan kecil dalam Y tu, nilai hampir bagi Y tu, Y kena tambah dengan delta Y, delta X darab dengan delta X. Okey, yang tadilah. Ataupun kita ambil jawapan yang tadi ni sebenarnya. Maksudnya, okey, maksudnya Y sama dengan 2. Sekejap Ni dia buat ni. Ini nombor 1.927. Okey, jawapan ni dah betul dah ni. Okey, kita tengok Kita tengok jawapan dia ni. Okey, first kali dia gantikan X sama dengan 2 dalam Y ni, nak cari nilai Y. 14, dia ambil yang asal ni. Ini asal dia. Dia gantikan 2 dekat sini. So dia dapat 14/7. Ini ialah nilai Y bila X tu sama dengan 2. Okay. So kalau X tu 2.05. Okay. Ini X tambah delta X. Okay. X tambah delta X sama dengan X kita sekarang 2 tambah dengan ini delta Y kan. Sekejap siapa jawab soalan ni Siapa
jawab soalan nombor berapa ni? Saya. Saya tu siapa? Soleha. Soleha, macam mana awak buat ni Soleha? Yang mana dulu ni Soleha? 2 kan? Dua. Y sama dengan 2 ni dulu kan awak buat? Kemudian awak cari perubahan kecil dalam X. 2.05, 2.05. Ya ke 0.02 ni Soleha? 2.05 tolak 2. Salah. 0.05 pada kat situ. Sini 0.05 kan? Baru betul kan? Kemudian dia punya formula ni awak ambil dalam buku kan? X tambah delta X kita sekarang ialah 0.05. Dekat mana awak masukkan 0.05 ni? Sini dx awak akan dapat negatif 72/49 sama macam ni. Darab dengan 0.05 kita akan dapat yang ni balik kan? So Y sama dengan 2. Oh, ini Y. Cikgu ingatkan X ni 2 awak ambil yang ni. Sorry. Y tambah delta Y. So Y tambah delta Y, 2 tu adalah nilai yang kita kira di sini. Okay, kita dapat 2 juga. So Y tambah delta Y, 2 tambah dengan nilai yang ni baliklah. Tambah dengan tolak jadi tolak lah. Tolak 0.0735. Okey, berapa dapat ni? Cuba tekan kalkulator jap. Dua tolak 0.0735. 1.9265. Okey. Betul lah. So tak perlulah awak buat yang ni Soleha. Macam mengelirukan je. Okey. Maksudnya X kita tadi ialah 2. Delta X kita tadi 0.05. Sebenarnya benda ni kita dah kira di sini ni. Just ambil yang ni je lah. Maksudnya kita kira nilai Y je. Y sama dengan 2. 2 tambah dengan delta Y. Itu je formula dia. So tambah dengan tolak jadi tolak lah. Tolak yang ni dapat terus jawapan ini. Okay. Tak perlulah terlalu panjang sebab kita dah dapat jawapan di sebelah tu. Okay, boleh Ini tak perlu kira dah untuk kali kedua ni sebenarnya. Okay. So yang ini tak ada masalah kecil ni. Okay, yang ini nombor 7. Soalan nombor 8. Apa buat soalan ni? Okey, soalan nombor 8 ni pun lebih kurang soalan Soleha tadi juga. Kita tengok jawapan dia je lah. Betul ke salah? Negatif 1%. Okey, negatif 1%. Dah betul dah ni jawapan dia. Ada masalah tak soalan nombor 8 ni? Kalau tak ada kita proceed je soalan nombor 9. Sebab dia lebih kurang sama dengan yang Soleha tadi Awak tengok sendirilah. Okey, soalan nombor 9 kita tengok. Terdapat tokokan kecil dalam X sebanyak P%. Cari perubahan dalam Y yang sepadan. Okey, ini pun sama Kita cek jawapan akhir dia, betul tak? Soalan nombor 9, 1.6 P%. Okey, 1.6 P%. Cikgu dah nampak kat situ. So dia tak ada masalah ni, jawapan dia betul lah ni. Okay, dalam kerja ni nanti awak tolong perhatikan sebab cikgu kerja masa ni. Okay, soalan nombor 10. Raja di sebelah Okay, Raja di sebelah menunjukkan graf dy dx dan d kuasa 2y dx kuasa 2 bagi fungsi y sama dengan okay. Diberi bahawa fungsi fx melalui titik negatif 16 dan 12.
Okey. Satu dua. Tanpa perlu mencari persamaan bagi y sama dengan f, tentukan koordinat titik maksimum dan titik minimum bagi graf y. Siapa jawab soalan nombor 10 ni? Soalan siapa nombor 10? Nombor 10 soalan, soalan Faisal. Faisal tak masuk Macam mana dia terus dapat jawapan ni? Negatif 16. Maksimum, minimum 12. Siapa tahu? Siapa tahu? Afika, awak tahu tak? Maksimum negatif 16, minimum 12. Afika, awak tahu tak Afika? Saya tak buat lagi yang ni. Tak buat lagi. Tentukan koordinat titik maksimum dan titik minimum. Dia terus bagi jawapan ni. Tanpa perlu mencari persamaan bagi fungsi y sama dengan fx, tentukan koordinat titik maksimum dan titik minimum bagi graf fungsi y. Okey, cuba tengok soalan nombor 10 tu. Macam mana dia dapat graf macam tu? Dia ambil tu ke cikgu? Yang melalui titik negatif 16 dan 12. Ikut lah. Dia ambil kat mana? Kat ayat tu. Diberi bahawa fungsi y sama dengan fx melalui negatif 16 dan 12. Yelah, macam mana dia tahu bahawasanya itu ialah titik maksimum, yang itu ialah titik minimum? Sekejap nak fikir sekejap. Okay, kita fikir soalan nombor 10 ni. Soalan ni nampak pendek tapi sekarang dia punya x ialah negatif 1 dengan 1 kan. Kalau kita buat titik maksimum minimum, maksudnya kuadratik. Kalau kita masukkan dalam bracket, dia akan jadi x tolak 1, x tambah 1 sama dengan kosong. So ini ialah x kuasa 2 tolak 1 lah sama dengan kosong. Dua x. Okay, kita KIV dululah soalan nombor 10 ni, nanti cikgu fikir. Okay, soalan yang ke-11. Sebab tuan dia pun tak ada ni. Okay, soalan nombor 11. Kita tengok soalan nombor 11 dulu. 9 dah ni. Awak ada kelas sekejap lagi kan? 9 kita habis Okay, last question lah soalan nombor 11. Nanti kita sambung lah, kita bincang soalan ni. Last question. Raja di sebelah menunjukkan sebahagian daripada lengkung. Cari persamaan tangent kepada lengkung itu pada titik A. 21. Okay, soalan macam ni senang ni. Dia beri yang ini, so dia cari persamaan tangent. Maksudnya kita kena ada dua perkara. Yang pertama M, yang kedua C kan. Sekejap kita tengok kawan awak punya penyelesaian ni.
Okey, mula-mula sekali dia cari dy dx, betul. 3 kali 2. 3 ke 2 ni? Oh, 3, 3, 9 eh. Okey, yang ni dah betul. Kemudian macam mana dia dapat A satu-satu ni? Cari persamaan tangent. Dia suruh cari persamaan tangent pada lengkung 2, 1. 2, 1. So X dia ganti 2. Kenapa X dia ganti 1 ni? Ni tengok ni. Tengok careless di sini. Siapa buat soalan nombor 11? Saya cikgu. Siapa tanya tu? Amira. Amira Adilah. 2, 1 kan sini Amira? So sepatutnya sini awak ganti 2 kan? Tengok careless awak. 2, 2, 4. 2, 2, 4. 4 darab 9. Buat sekarang Amira. Pembetulan dia. 9 darab 4. Tolak 4. Berapa dapat? Berapa Amira? Berapa Amira? 32 betul? 36 tolong. 32 kan? Nak salah. Ini awak, bila awak salah kat sini terus salah kat sini. So rugilah awak. Sebenarnya benda ni awak tahu sebenarnya. Cuba buktikan sikit. Kemudian awak guna kecurunan dia 5 awak kata. Sebenarnya kecurunan dia 32. Okay, so kita guna C sama dengan Y tolak MX kan. Cari C pula. C, Y tolak MX. So kita punya Y ialah 1. Tolak M kita ialah 32. X kita ialah 2. Okey, berapa C dia? Negatif 63 macam besar je. Okay, betul. Negatif 63 kan? So, persamaan tangent. Balik lah. Yang ni dah confirm salah lah ni. Okay, ialah Y sama dengan M kita tadi berapa? 32X tolak 63 jawapan belakang buku awak, teks awak pun macam tu juga. Y sama dengan 32X tolak 63. So, bila mana awak siap buat kerja tu, awak tolong cek jawapan belakang. Bila salah, bermaksud awak ada melakukan something wrong lah tu. Okay, tapi sebenarnya jalan kerja awak ni dah betul ni. Kalaulah kat sini ni 4 markah, kalaulah soalan ni 4 markah, awak cuma dapat 1 markah je di sini Amira. Sayanglah. Padahal benda ni benda yang sama je awak kira dengan cikgu ni. Cumanya awak dah careless di sini. Okey, hati-hatilah. Kesalahan yang macam tu selalu menyebabkan awak sepatutnya dapat A+, awak tak dapat A+. Macam tu je salahnya. Bukan awak tak tahu, cumanya benda ni menyebabkan awak menghilangkan lagi 3 markah awak tu. Okay. Jadi cikgu rasa bab 2 cikgu tak boleh nak habiskan hari ni sebabnya dah habis masa dah ni. Cikgu ada kelas lain pula ni jam 9. Kita tamatkan kelas kita pada hari ini sampai nombor 10. Sampai nombor 11. Nombor 10 tu belum jawab kan?